hari ini tambah lagi satu isu. Isu ni bukan isu baru ya. Sebenarnya isu macam yang disebut oleh saudara pengurusi majlis tadi, ia melibatkan satu perusahaan ataupun industri yang agak besar ya, yang kita dapat maklumat telah bertapak agak lama di sini sebenarnya, iaitu isu penggunaan dia yang kita tahu dan yang dibenarkan oleh undang-undang adalah penggunaan minyak masak ini, minyak yang dikitar semula ini untuk biofuel. Yang itu saja yang ada ya, Yang lain pada itu tidak ada, mengikut dalam lesen yang dikeluarkan oleh MPOB pun tidak tercatat untuk dikitar semula dijadikan minyak masak. Itu adalah satu benda yang tidak takluk kepada syarat undang-undang. Jadi hari ini industri mengutip minyak masak ini memang telah berlaku lama. Dia membeli daripada sama ada fast food yang kedai-kedai fast food atau kilang-kilang. Kilang-kilang pun kita tak tahu kilang apa. Pasal Malaysia ni masyarakat majmuk ya. Maknanya apa jua boleh dikitar semula, digoreng dan digunakan semula. Kalau di rumah kita mengguna minyak masak, biasanya saya rasa 2 kali atau 3 kali. Lepas tu minyak tu pun dah dia punya strukturnya, dia punya molekular pun dah berubah. Kalau kita pergi kat pasar malam, kita tengok banyak, kadang-kadang dia guna minyak masak tu, dia goreng pisang tu sampai jadi hitam, yang dia punya kecairan tu pun dah macam air, tak ada macam minyak. Kalau kita angkat tu dia terus macam air ya. Dia tak ada tenacity-nya, dah tak ada. Jadi tapi mungkin orang kata pasal tu goreng pisang ataupun kuih tiaw sedap. Jadi ini kita rasa perlu dilihat dengan kata orang secara serius ya oleh kementerian-kementerian atau agensi atau jawatan yang berkaitan ya. Contohnya dalam isu ini kepenggunaan sudah tentulah, pasal kita bercerita pasal pengguna, kita cerita pasal kesihatan, Kementerian Kesihatan, kita bercerita pasal minyak sendiri, yang perlu ada kaedah ya. Yang perlu ada kaedah untuk mengawal penggunaan minyak ini di pasaran hari ini. Kalau yang kita tengok kebanyakan minyak-minyak yang digunakan di pasar malam itu memang sudah kotor. Tapi kita pergi ke belakang balik lagi, kita tengok kadang-kadang minyak yang digunakan itu pun minyak yang telah dikitar semula sebelum digunakan sekali lagi. Jadi cuba bayangkan daripada kilang yang menjual minyak kepada pengutip-pengutip ini, lepas tu dibawa ke kilang, ditapis. Sebentar lagi kita tengok apa benda proses tapisan, macam mana minyak boleh bertukar, minyak hitam boleh dikurangkan hitamnya dan dicampur minyak lain pula dan dijual. Jadi banyak isu itu. JAKIM pun boleh involve itu, macam mana minyak ini pergi ke dalam pasaran. Dan ada juga yang dieksport, saya diberitahu. Jadi kalau dah dieksport, macam mana pula esok orang ingat minyak di Malaysia ni halal. Memang minyak kelapa sawit halal. Jadi ia juga boleh memburukkan nama Malaysia sebagai peneraju pensijilan halal. Jadi kita minta dalam perkara ini sudah tentu pengguna bila menggunakan minyak ini yang dijual ya. Contohnya macam ini ya. Ini minyak yang kebanyakannya kita lihat terjual, terutama digunakan di pasar malam, dan sebenarnya bukan pasar malam saja. Kadang-kadang orang biasa pun guna pasar agak murah. Tapi kita tengok ya, dia punya bahaya kalau ikut kajian yang telah dibuat, bahaya minyak ini daripada segi kesihatan memang terbukti. Jadi kejap lagi saya minta Cik Jaafar untuk beri penerangan. Tapi apa pun ini perlu diberi perhatian sepenuhnya. Di restoran pernah kita cek tak? Kementerian Kesihatan hanya pergi cek, tengok pakai apron tak, pakai kasut tak, ada pergi inject tak. Itu benda yang perut dia tak cek. Yang apa yang orang kata proses masak tu dia tak cek. Minyak tu sebenarnya kalau dah pakai lebih 3 kali, okey, dia memang dah ada satu komponen radikal bebas yang bersifat karsinogenik, menyebabkan penyakit kanser. Lepas tu ada satu toksin. Okey, satu toksin dia panjang. You all boleh cek dekat internet. 4-hydrox trans 2 nonenal. Kita panggil HNE je lah. Inilah toksin yang terhasil bila minyak masak tu diguna berulang kali. Sebab tu minyak kelapa sawit, dia punya smoke point temperature dia tinggi. Sebab tu orang suka gunakan minyak kelapa sawit. Dulu kita pernah dengar isu
luar negara nak burukkan kita punya minyak. Dia bukan nak burukkan minyak kita sebenarnya. Dia nampak minyak kita ni smoke point temperature dia tinggi. Jadi bila tinggi boleh gunakan berulang kali. Tapi bila gunakan berulang kali itu yang datangnya kemudaratan kesihatan. Itu yang dia nak tekan. Kita akan tunjuk macam mana kita boleh orang kata jernihkan minyak ni. Dan jangan salah faham, bila jernih tu bukan dia akan pakai 100% tau. Dia dah jernih minyak kotor tu, dia akan campur dengan minyak baru. Ini yang berlaku di mana-mana. You pergi check lah di mana-mana. Saya dah pergi satu Malaysia, pusing, hilang kepek ke macam gitu. Dia yang paling sedap tu yang minyak kotor, dia masuk dalam tong, dia kata okey lepas 3 hari minyak tu mendak, yang bawah dia jual. Yang atas dia ambil, dia campur dengan minyak baru, goreng. Lepas yang paling sedap saya tanya, Ji ni untuk siapa Ji? Untuk kita-kita lah yang kat Malaysia ni. Untuk yang luar negara pasal nak ekspor ambil masa yang lama, apa yang dia buat? Itu yang tu untuk ekspor semua sebab pakai minyak baru. Pure lah, minyak betul-betul. Kita cakap macam minyak dara pun boleh lah tu. Minyak baru dia gunakan. Jadi, bagi pengguna yang ingin mengemukakan sebarang aduan, sila hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera.